Dan demikian lagi sebagaimana tidak menjadi kewajipan fardu ain atas kamu membicarakan ilmu tauhid yang halu-halu, yang dalam-dalam. Tiada lazim dan tidak wajib atas kamu mengetahui akan halus ilmu sir, ilmu tasawuf dan segala yang membuka ajaib hati. Pembicaraan maqam di hati itu bukan fardu ain daripada ilmu tasawuf. Hak bicara hak sir-sir, hak dalam-dalam. Pembicaraan yang ajaib hati, pembicaraan bab maqamat, bab ahwal, itu bukan hak fardu ain. Hak dalam-dalam tu. Pembicaraan ilmu tasawuf yang dalam-dalam. Bicara bab maqam musyahadah, maqam muraqabah, dibicara satu peringkat. Syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Bicara bab maqam fana, maqam baqa, maqam fana ul fana. Satu pembicaraan daripada bicara bab qalbun fuadun lubun sarabun sirrun. Ni hak halus ni. Ini bukan menjadi kewajipan fardu ain ke atas kamu. Pembicaraan mutasawuf mana ni duk bicara bab halus-halus, hak dalam-dalam ni. Hak ni dalam kitab tasawuf haqiqah. Tasawuf haqiqah ni kitab hikam, kitab adrun nafi, kitab al-manhalus safi, tanwirul qulub, kitab kasbul asrar. Itu bukan fardu ain. Itu bukan fardu ain. Tanda ni. Berbicara yang halus-halus. Bila sebagaimana pembicaraan halus-halus ilmu tauhid itu bukan fardu ain. Sesuai dok kita nak masuk dalam masyarakat, kita nak ajar hak halus-halus daripada ilmu tauhid. Tak sesuai lah. Mereka kelas-kelas itu tertentu. Tanda ni. Habis tu juga tak sesuai kita bawa dalam masyarakat pembicaraan ilmu tasawuf yang halus-halus. Bicara bab maqam-maqam, ahwal hati. Sifat kepujian 10, sifat kecelang 10 pucuk cemaking, pekoh fardu ain bab semayang pucuk cemaking, ilmu tauhid fardu ain pun tak ada orang ajar, tiba-tiba dia ajar hak tasawuf hakikat. Hak ni pun orang nak. Anak banyak berlaku sekarang. Hak ni pun orang nak. Pada ni. Jadi belum belajar lagi fardu ainnya. Ilmu amal tak kemah laginya. Belajar fardu ain tauhid tasawuf fiqh ni ilmu amal. Mana kena kemah ilmu amal dahulu. Ilmu amal tak lepas apa? Bukan kata tak kemah. Lepas pun tak. Belajar pun belum. Di tempat tersebut fardu ain tauhid pun tak ada, fardu ain fiqh pun tak ada, fardu ain tasawuf pun tak ada. Digajar kitab hikam, kitab hak ni, hak bukan fardu ain. Bukan kata fardu ain lepas tapi tak kemah, tak lepas pun, bukan tak lepas, tak belajar pun laginya. Tapi dia ajar hak tinggi-tinggi, ajar hak hebat-hebat. Tu nak cari kehebatan belaka tu. Itu nafsu belaka tu. Ini nyatalah yang ajar tu bukan ahli. Dia ajar kepada orang yang tidak berkelayakan pun nak belajar. Ini banyak sekarang. Ada ni. Itu bicara bab tasawuf tinggi-tinggi belajar. Sama juga. Ilmu fardu ain, amal fardu ain tak lepas molek lagi, tak kemah lagi, tak ada apa-apa dah. Nak sibuk ke zikir tariqah dah, nak sapa ke Tuhan dia kata. Ni. Ini kena cemak sekarang. Kadang-kadang, yelah, kesiang juga tengok, jumpa, beritahu masalah dia belajar tinggi-tinggi, gini. Kemudian barulah nak balik semula, nak belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, dengan hak dahulunya belajar hakikat. Yelah, orang yang belajar ni ikhlas. Orang belajar ni ikhlas sungguh. Kadang-kadang tinggal kehidupan duniawi. Yang mana terkadang orang ni kehidupan duniawi mereka cukup tinggi. Tinggi kehidupan duniawi mereka. Mana orang yang berpelajaran tinggi, orang yang berkedudukan tinggi.
Kerja orang hak berpandapatan tinggi. Tapi kalau nak fokus pada agama ni, ditinggal hak dunia. Ditinggal hak dunia. Tapi dia kejar agama hak tadilah. Dia mengaji hak tinggi-tinggi, hak makam pun semua ni. Lepas tu tak ada apa-apa dah. Berzikir tarekah dah ni. Naik makam pada perasaan dia. Lepas tu mulalah, betul ke tak betul jalanan saya ni? Betul tak betul? Suluh dengan ilmu. Tapi kalau belajar hak tasawuf tinggi-tinggi, fardhu ain tak lepas, memang tak betul awal lagi dah. Yang belajar tidak berkelayakan, yang mengajar tidak mursyid. Sebab dia tak pandai nak letak. Tak pandai nak letak. Ilmu tasawuf hakikah tinggi-tinggi ni nak letak di mana? Terkadang dalam pondok pun tak ada hikam, ad-durun napih, al-manhalus safi, dalam pondok pun tidak ada. Macam mana dia nak ajar di kapung-kapung, hak fardhu ain pun tak ke mana hala. Bayangkan. Saya sempat duduk pak pondok saya sempat duduk. Pondok yang pertama, pondok yang kedua, pondok yang ketiga tidak diajar. Kitab hikam, kitab adun nabi tidak diajar. Tidak ada. 3 pondok pertama tidak ada. Pondok yang terakhir, pondok Kerandang. Almarhum Tuan Guru Babur Jabrin Kerandang diajar kitab hikam hak Arab. Bukan hikam Jawi, hikam Arab. Tak ada ni. Yang saya belajar kitab hikam Durun Napi ni di luar pondok, bukan di dalam pondok. Dan saya pernah belajar kitab hikam dengan guru yang salah. Habis syirik kafir habis orang. Lupa kepada Allah sesaat kafir. Tengok lembu dah ingat Allah kafir. Ni. Saya dah pondok dah tu. Dah pondok 2-3 tahun dah. Tak nak nilai. Salah dia ajar tu. Tak nak nilai. Sebab kita dengar cara bicara sedap. Cara bicara lembut. Cara bicara halus. Orang yang, mana apa dia? Kalau kita bercakap dengan dia, percakapan dia yang cukup lembut. Tidak akan menyakiti hati orang. Ada ni. Oh, padanglah di tasawuf tinggi pun. Tengok macam mana kehidupan dia. Kehidupan dia macam mana. Ada ni. Jadi kita ada pondok 2-3 tahun pun tak nak nilai. Salah dia ajar tu. Tak nak nilai. Faham tak ni? Duduk pondok 3 tahun tak nak nilai. Tunggu pesan dah. Jangan pergi tempat tu. Dia ajar salah. Tunggu pesan. Tapi kita ni tengok. Pondok tak ramai. Orang mari belajar. Hak tu kata salah ni. Orang ramai mari ngajar penuh. Takkan ramai salah. Tu nilai otak kita. Takkan ramai salah. Hak tu guru kata salah tempat tu guru nak beri tak ramai pun. Takkan hak tak ramai betul. Takkan hak ramai salah. Pada hak ramai tu jahil belaka ada tu. Ada ni. Kemudian alhamdulillah saya sempatlah belajar sedikit dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf baru. Barulah jumpa tasawuf hakikah yang sebenar. Tapi yang masuk kelas Tuan Guru ni, almarhum Tuan Guru, orang duk ngaji pondok lama dah. Hak dah masuk dalam kelas ni. Faham tak ni? Bukan orang kampung biasa main ngaji. Barulah jumpa guru tasawuf hakikah yang sebenar. Jadi kalau sekarang ni ada orang yang bawa tasawuf hakikah yang terpesong, tak pelik. Sebab saya sendiri sudah mengalami, sudah menjalani. Sudah menjalani masa itu. Masa tengah belajar pondok. Tapi dalam pondok tidak ada. Tidak ada dalam pondok. Tidak ada dalam pondok. Ni ambil kita tasawuf hakikah yang tinggi-tinggi, ajar kepada masyarakat. Fardhu ainnya tak dipedulikan. Fardhu ain nanti-nanti, kemudian dia kita bicara fardhu ain, ilmu tasawuf fardhu ain, sifat hati kita. Bila sifat hati kita, alah kena mujahadah betul lah. Sebab banyak sifat hati kita salah. Mana apa? Sakit atas kita sebab salah tu sifat hati kita. Kemudian nak kena mujahadah pula, nak kena baiki hati. Ni. Ada pun belajar bab makom-makom. Cerita hal orang makom aulia. Bukan cerita hal kita. Kan sedap dengar cerita kan? Sedap dengar cerita bab makom-makom aulia ni. Lepas tu kita macam mana? Lama-lama dia khoyar macam dia dah. Dia kata dia khoyar macam dia dah.
Ni orang lain ni tak ada makam ni, tak ada makam. Terhijab ni, terhijab. Terhijab. Mana pandai terhijab? Terhijab dengan Allah Ta'ala. Sebab apa terhijab Allah Ta'ala? Pandang ilmu pada diri, pandang amal pada diri, terhijab dengan Allah Ta'ala. Dah kamu? Kami sudah hilang. Keakuan kami sudah tidak ada. Oh makam fana kamu wali ya? Dok, dia buat lakon. Tunduk pada akidah Jabariyah. Mu Tuhan tu Jabariyah. Sebab apa dah? Ni orang kita ni terhijab belakang ni. Alim lidah lah, tak sapa ke Tuhan lah. Macam-macam lah. Hak golongan yang seumpama ni. Sebab apa? Dia salah pengajian. Dia salah pengajian. Dia ambil hak tasawuf tinggi-tinggi, dia tidak fardu ain, dia tak lepas ilmu amal. Salah pengajian, guru yang mengajar pula bukan guru yang sebenar. Sebab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, di awal kitab Ihya Ulumuddin didatangkan 7 bab membicarakan bab ilmu. Bicara bab ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 7 bab permulaan. Dia pun masuk bab akidah ada 4 bab. Tapi ilmu ada 7 bab, dibicara 7. Dan di antara dibicarakan adalah ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu sihir, maklum. Ilmu nujum, maklum. Ilmu yang dicela pada syarak. Ilmu yang tidak dicela pada syarak mana? Ilmu yang mana dia mengaruh mendalami ilmu-ilmu yang dalam-dalam. Ilmu yang dakik-dakik, ilmu yang khafi, yang halu, yang tersembunyi, dia tak belajar. Ilmu-ilmu yang jelas ni, hak wadai tak belajar. Dia belajar ilmu yang dakik-dakik, yang halus-halus daripada ilmu pembicaraan bak hati apa semua. Ni di antara ilmu yang Imam Ghazali kata mazmumun fi haqqi, dicela. Ilmu yang tercela pada syarak, pada diri dia. Ilmu tu betul, dia tu tercela. Akhir dia memandang ilmu syariat ni tak habis-habis dia belajar bab-bab ni lah. Alah, bab air, bab wudu, bab nipah, dia main gitu lah. Ada ni. Dia memandang rendah ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang belajar ilmu yang dicela pada syarak. Itu nak kita Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Dia nak FB banyak ni. Orang panggil wali FB, orang panggil. Ni khoyak FB ni. Kita belajar tasawuf sehingga hilang rasa diri. Terus hilang rasa diri macam mana? Dia belajar tasawuf untuk hilang rasa diri. Golongan ni golongan terhijab dengan ilmu, terhijab dengan amal, tak sapa ke Tuhan. Dia faham ni? Ini orang yang salah pengajian, ambil ilmu tasawuf daripada guru yang salah, bukan guru yang sebenar. Sekarang ni payah juga. Yalah, dia ada 2 kan? Ada dipanggil apa? Original. Ada lokal. Dah kita dah. Lokal ni hak tak original, ada palsu. Yalah, bukan palsu lokal ni. Dia ada hak lokal ni molek juga, cuma tak original dah. Sekarang ni bukan lokal, palsu terus. Palsu. Kita boleh nilai kalau kita wadak pandan. Emas sebenar dengan tak ada dah sekarang ni. Zulian apa panggil? Ada dah. Kita tengok warna kuning, kita kata mah belaka. Tu zulian tu bukan mah. Tapi kalau kita orang ada reti hak sebenar ke tak sebenar? Tengok jam hak mahal-mahal tu sebenar ke hak palsu kaki 5? Kalau tunjuk kita boleh nak nilai. Kita nilai ke mana? Dia orang kaya, mesti jam dia tu hak original. Dia beli kaki 5. Dia orang bukan orang kaya, tapi orang gaya. Dia beli hak jam hak mahal tu, harga 1000 kedai. Kita tengok, mau beli kaki 5 sebab mu bukan orang kaya. Ni lagi tu dah. Kalau dia orang kaya, orang kaya, dia pakai hak jam, dia beli kaki 5 hak palsu tu, kita akan kata betul original ke tak? Kita akan kata original. Kita nilai sebab apa? Sebab dia orang kaya, tak akan beli kaki 5. Dak ning ni dak kaya mana, tapi jenis berahi hak bahan barang-barang hak branded dia panggil. Dia tak kaya mana, tapi dia berahi bergaya. Dia beli jam mahal tu, kedai 1000. Tunjuk kita mau beli kaki 5. Padahal jam hak sebenar. Gitu lah. Dan nak nilai betul salah. Ni sama juga sekarang ni.
Tapi mudah je jalanan kita ni. Belajar fardu ain, kemah ilmu amal. Hak tasawuf tinggi-tinggi tu, hak tu kelas khususi. Tu ada orang mengajar tu kepada orang kampung, faham-faham. Dia tak kenal barang. Dia bukan guru yang mursyid, dia tak kenal barang. Tapi kalau lepas dah fardu ain apa semua kemah ilmu amal, ada jumpa guru yang mursyid, kita boleh belajar untuk memahami ilmu tasawuf hakikah. Tapi siapa ke Tuhan kita dengan belajar tasawuf hakikah? Tidak. Sampai kepada Allah Ta'ala, hilang segala-gala, itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada lazim, nanti ada wajib kamu mengetahui akan halus ilmu sihir dan segala membuka ajaib hati. Melainkan barang yang membinasa atamu ibadahmu, maka wajib mengetahui akan dia supaya kamu jauhkan akan dia, dan barang yang lazim atamu mengerjakan dia, ikhlas dan alhamdulillah. Manapun hak wajib kita belajar sifat-sifat kecelaan yang membinasakan pahala ibadah kita, riya, ujub, takabur, hasad. Itu fardu ain kita kena belajar supaya kita beramal dengan membersihkan hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Yang wajib fardu yang kita belajar adalah berkaitan dengan hak ilmu yang berkait dengan sifat-sifat kepujian. Dicontohkan dengan ikhlas, dengan alhamdulillah, syukur, tawakul, untuk kita hiasi di hati kita. Hak tu hak fardu ain daripada ilmu tasawuf dalam kitab Penawar bagi Hati permulaan. Dalam kitab Minhajul Abidin, hak ni pertengahan. Minhajul Abidin membicarakan berkaitan dengan 10, membicarakan berkaitan dengan dalam ni semua ada hak berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan dan sifat-sifat kepujian. Tapi pembicaraan kita mindah ni pembicaraan yang pertengahan lah, bukan tinggi, pertengahan. Di permulaan kita baca kitab dahulunya sebelum kita Minhajul Abidin, kitab Penawar bagi Hati. Dia kena masuk tu, dia kena hadam kitab Penawar bagi Hati, ilmu amal. Nak jelas laginya, ambil pula kitab Minhajul Abidin. Mana kita ni bukan kata kapung, pondok pun Penawar Hati minha, Penawar Hati minha, sama telah pula kapung. Tiba-tiba kapung ambil hikam adurun napi, tu bukan belaka. Kemudian disiap pula dalam FB untuk orang ramai, tu bukan belaka tu. Tu bukan guru yang mursyid, bukan guru yang sebenar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.